أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة والسلاما دائما على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang berusaha Dr. Mir Hamdan bin Haji Ghazali, Pegawai Pendidikan Daerah Kintas Selatan, Barisan Timbalan PPD, seluruh warga PPD Kintas Selatan, guru-guru sedang penuntun yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menemukan kita di dalam satu majlis yang mudah-mudahan ia merupakan satu majlis yang di dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada umat-umat terdahulu, adalah untuk mudah-mudahan kamu menjadi hambanya ataupun orang-orang yang bertakwa. Sidang penonton yang dirahmati Allah, hari ini sudah kita melepasi 10 Ramadan yang pertama. Bagaimanakah keadaan Ramadan yang kita lalui selama 10 hari yang berlalu? Seperti mana yang kita bacakan di dalam ayat Al-Quran sebentar tadi, adakah kita masih lagi on track di dalam Ramadan yang kita lalui 10 hari yang lepas, iaitu Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan adalah untuk membina ketakwaan di dalam diri setiap insan. Takwa ini merupakan salah satu daripada objektif Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, membina ketakwaan di dalam jiwa manusia. Apa itu takwa? Kalau kita tengok dan kita singkap apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? At-taqwa, yang pertama maksud takwa itu al-khawfu bil jalil, iaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana kita duduk di dalam bulan Ramadan ini, perkara asas ataupun perkara pertama yang perlu kita didik diri kita adalah membina rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, sidang penonton yang dirahmati Allah, tidak seperti mana kita takut kepada makhluk, yang mana bila kita takut kepada makhluk akan menyebabkan kita membawa diri kita jauh daripada makhluk. Contoh, kalau kita takut kepada buaya, kita tidak akan pergi ke sungai. Ya, contohnya, kalau kita takut kepada orang yang nak mencederakan kita, maka kita akan jauh daripada orang yang akan mencederakan kita. Tetapi takut al-khawf bil jalil, takut kita kepada Allah, akan membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh, yang taat, yang setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ramadan bawa perkara pertama, iaitu perkara membina rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Sayyidina Ali, takwa itu ar-ridha bil khalil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang redha dengan benda yang dia kurang seronok dengannya ataupun tidak suka dengannya.
Semua orang boleh mengatakan saya redha dengan benda yang seronok, benda yang menggembirakan, benda yang banyak. Tetapi sedikit sangat manusia yang boleh redha dengan benda yang dia tidak suka, benda yang tidak cukup. Di dalam Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala ajak kita, bawa kita untuk kita redha dengan benda yang kita tidak berpuas hati. Contohnya, bila kita berpuasa, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sidang penonton, kita ditegah untuk makan dan minum pada waktu siang hari. Yang mana kita mampu untuk makan, kita mampu untuk minum, kita ada duit untuk beli belanjaan, di rumah kita ada makanan, tetapi kita tidak makan. Sebab apa? Sebab kita redha bahawa kita ini hamba Allah, perlu patuh, perlu taat. Banyak mana harta kita, banyak mana kemampuan kita, banyak mana makanan yang kita ada sekalipun, kita tak boleh makan, kita terpaksa tinggalkan atas dasar apa? Dasar ar-redha. Redha bahawa kita ini merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali, taqwa ini adalah apa dia? Iaitu wa amalu bitanzil, iaitu orang yang mana beramal dengan apa yang diturunkan kepadanya. Ramadan sudah berlalu 10 hari lebih meninggalkan kita. Sebanyak manakah Al-Quran yang telah kita baca? Sebanyak manakah Al-Quran yang telah kita tadabbur dengannya? Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bukan sekadar untuk kita bacakan, bukan sekadar untuk kita lagu-lagukan, bukan sekadar untuk kita jadikan sebagai hantaran perkahwinan sahaja, ataupun kita jadikan dia sebagai bacaan ketika mana ada kesakitan, ketika mana ada kematian sahaja. Tetapi Al-Quran yang diturunkan adalah untuk kita al-amal, untuk beramal dengannya. Jadikanlah Ramadan yang kita telah tinggal 10 hari lebih itu dan yang akan datang ini, iaitu satu hari di dalamnya kita tetapkan untuk kita bertadabbur dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran dan dengan kita memahami Al-Quran. Carilah Al-Quran, tuan-tuan, yang ada mana tafsiran di tepinya. Bila kita membacanya dan di sebelahnya kita tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita, maka itulah orang yang bertakwa, iaitu orang yang beramal bitanzil, orang yang beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepadanya. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang bertakwa ini adalah orang yang al-isti'dad li yaumir rahil, orang yang mana sentiasa bersedia untuk menghadapi hari kematiannya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hidup kita ini semakin hari, setiap detik kita semakin menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita muhasabah diri kita, kita tanya diri kita, adakah kita sudah bersedia untuk menghadapi hari kematian kita yang semakin hari semakin hampir dengan kita? Dan bila kita ada perasaan memikirkan tentang hari kematian kita, maka ketahuilah kita sedang membina ketakwaan ke dalam diri kita. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mana menjadikan kematian itu sebagai satu perkara yang duduk di depannya, dan dengan kematian itu akan memberi nasihat yang terbaik untuknya. Maka itulah maksud takwa, yang mana takwa ini merupakan satu objektif daripada pensyariatan al-sawmu ataupun puasa, iaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bila kita singkat semula bulan Ramadan, salah satu keistimewaan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Maka Ramadan selain daripada disebut sebagai bulan Ramadan, juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Jadi bila kita tengok di dalam suratul Baqarah, perkaitan di antara Al-Quran dan ketakwaan. Berkaitan di antara Al-Quran dan ketakwaan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam permulaan surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi.
hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud alif lam mim, zalikal kitab la raiba fih. Kitab ini iaitu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sini dapatlah kita faham bahawa Al-Quran merupakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan khas kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, petunjuk mereka, pemimpin mereka adalah Al-Quran. Orang-orang yang bertakwa, kehidupan mereka bersama dengan Al-Quran. Orang-orang yang bertakwa, amalan mereka merupakan Al-Quran. Jadi Ramadan, bulan yang mana tempat untuk kita membina ketakwaan, kita tidak boleh asingkan diri ataupun jauhkan diri kita daripada Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu merupakan huda, iaitu petunjuk ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebut saja tentang hidayah ataupun huda, ya, ia merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terbahagi kepada 3 jenis hidayah. Ya, kita nak kenal apa itu hidayah, selalu kita sebut hidayah. Bila ada orang berubah, kita akan kata, oh dia sudah dapat hidayah. Kamu kenapa tak berubah lagi? Sebab saya belum sampai lagi hidayah. Ya, adakah hidayah itu benda perkara yang perlu kita tunggu? Merupakan semata-mata anugerah daripada Allah tanpa perlu kita usaha untuk mendapatkannya? Maka bila kita ada pemikiran sebegitu, maka salahlah tanggapan kita mengenai hidayah. Sebab apa? Kata Imam Al-Ghazali, bahawa hidayah itu ada padanya permulaan. Maksudnya apa? Perlu kepada usaha, perlu kepada kita usaha mencarinya. Orang yang nak mendapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang itu mestilah berusaha beramal yang mana dengan amal dan usahanya untuk kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan cahaya hidayah kepada hatinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berbalik semula kita kepada jenis-jenis hidayah. Yang pertama, bila kita sebut saja tentang hidayah, kita ada satu hidayah iaitu yang diberi nama sebagai hidayah ilham ataupun hidayah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, selain daripada kita mendapat sesuatu ilmu itu, ya, melalui pembacaan kita, melalui pendidikan, melalui pendengaran kita yang kita dapat daripada guru-guru, juga manusia ini ada satu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya, iaitu disebut sebagai al-ilham, iaitu rasa nak buat kebaikan. Iaitu ia juga merupakan satu hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama disebut sebagai hidayatul ilham. Yang kedua disebut sebagai hidayatul hawas. Apa itu hidayatul hawas? Iaitu petunjuk panca indera. Ya, panca indera yang ada di badan kita ini, contohnya mata, telinga, lidah, kaki, tangan. Ia merupakan salah satu daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mata kita. Dengan mata kita menggunakan mata kita untuk menyelamatkan kita daripada bahaya. Nampak benda bahaya di depan, kita jauhkan diri. Ya, telinga kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia untuk kita mendengar, ya, mendengar perkara-perkara kebaikan, mendengar perkara-perkara keburukan, pilihan yang boleh kita buat. Maka bila kita gunakan untuk mendengar perkara-perkara kebaikan, maka ia adalah memberi kepada kita satu faedah ataupun satu keuntungan ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran juga merupakan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang ada, ya, di dalam mulut kita yang bertutur juga merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengannya kita boleh menyampaikan risalah agama Allah, dengannya kita boleh memberi larangan tegahan kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lidah juga merupakan hidayah. Maka inilah yang disebutkan sebagai hidayatul hawas. Ya, bila manusia ini ada hidayatul ilham, ada hidayatul hawas, dia perlu kepada satu hidayah lagi yang disebut sebagai hidayatul din, iaitu petunjuk agama, hidayah agama.
Ya, manusia tidak boleh semata-mata bergantung kepada akal pemikiran dia sahaja untuk menentukan sesuatu keadaan sesuatu perkara. Sebab apa? Akal manusia itu sifatnya lemah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada manusia itu ad-din. Siapa? Iaitu hantarkan kepada mereka itu Nabi, yang mana Nabi itu membawa risalah. Kita umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayatuddin dengan menghantar kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya disampaikan bersama dengan Nabi itu Al-Quran. Maka Al-Quran merupakan hidayatuddin, yang mana di dalam Al-Quran itu mengajar manusia, memahamkan manusia tentang perkara yang mana akal manusia tidak boleh mentaksir mengenainya. Akal manusia ini terbatas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita hanya mengetahui benda yang sedang berlaku dan kita mengingati benda yang sudah berlaku dan kita hanya mengagak benda yang akan berlaku. Adapun Al-Quran datang ceritakan kepada kita perkara yang sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Yang mana perkara yang akan berlaku, akal tidak dapat memastikan kesahihannya, hanya mengagakkan sahaja. Ya, jadinya perkara yang akan berlaku yang diceritakan dalam Al-Quran iaitu berkaitan dengan yaumul qiyamah, perkara-perkara kiamat, perkara-perkara sama'iyat, alam kubur, syurga, neraka, pahala. Maka Al-Quran yang datang menerangkan kepada kita. Makanya Al-Quran merupakan hidayah yang amat besar. Dia merupakan hidayah agama yang amat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk mereka merupakan Al-Quran. Jadi kita jadikanlah Ramadan yang mana kita lalui ini, yang sedang kita lalui ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tidak asingkan, tidak jauhkan diri kita ini daripada Al-Quran. Ya, jadi bila kita tahu bahawa Al-Quran itu merupakan satu hidayah yang amat berharga daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya ajak diri saya dan juga tuan-tuan sidang penonton untuk kita membudayakan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Manusia yang mana tidak membudayakan Al-Quran dalam kehidupan dia, maka manusia itu jauh daripada panduan Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah Allah. Sebab apa? Sebab Al-Quran merupakan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita budayakanlah Al-Quran dalam kehidupan kita. Bermula dengan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jangan kita biar satu hari Ramadan kita berlalu tanpa ada kita membaca Al-Quran. Maka orang yang berpuasa, selain dia menahan perut dia, menahan tekak dia, menahan nafsu dia daripada perkara yang membatalkan puasa, dia mendirikan solat sunat dan solat fardu, jangan juga dia meninggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sebab apa perlu kita baca Al-Quran? Sebab Al-Quran ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jadilah sebaik-baik manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita jangan jadikan aku ni bukan guru Quran, macam mana aku nak mengajar Quran? Aku ni nak jadi orang nak belajar sahaja. Ya, kita ambillah peluang jadi sebaik-baik manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu apa dia? Kita belajar Al-Quran dan juga kita mengajarkan Al-Quran. Tak perlu susah-susah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, nak mengajar Al-Quran ini. Tak perlu kita nak mengajar tajwid yang tinggi-tinggi, tak perlu kita nak mengajar taranum dan sebagainya. Paling basic, paling kurang, tuan-tuan, kita ada anak-anak yang kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, kita jadikan sebagai satu syarat dalam kehidupan kita, anak kita
kenal Iqra satu contohnya, ataupun muqaddam ataupun huruf hijaiyah, mesti dengan aku, mesti dengan ayahnya, mesti dengan maknya. Sebab apa? Kita nak keberkatan mengajarkan Al-Quran. Ya, takkan kita tak tahu huruf hijaiyah, ya, kurang-kurang alif ba ta sa, itu juga akan memberi saham kepada akhirat kita. Ya, jadi kita hendaklah menjadi khairul ummah, iaitu umat yang terbaik, iaitu umat yang mana dia belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran semula kepada orang lain. Dan yang ketiga, menyedari betapa pentingnya Al-Quran sebagai satu hidayah di dalam kehidupan manusia ini. Marilah sama-sama kita bertadabbur ayat Al-Quran. Bukan Al-Quran itu sekadar kita baca, tetapi kita baca, kita faham dan kita beriktikad bahawa kita akan beramal dengan Al-Quran. Kehidupan kita yang mana bertentangan dengan Al-Quran, usahalah untuk kita tinggalkan. Dan kehidupan kita yang mana hampir dengan Al-Quran, usahalah untuk kita perbanyakkan di dalam kehidupan kita. Ya, maka ini adalah merupakan 3 perkara yang boleh kita lakukan bila kita ini menyedari bahawa Al-Quran merupakan salah satu daripada hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, akhir sekali, bila kita faham bahawa Al-Quran ini merupakan salah satu perkara yang akan menjadikan kita ini sebagai orang yang bertakwa kepada Allah ataupun disebut sebagai muttaqin, maka perlulah kita sedar bahawa Al-Quran tidak boleh kita sisihkan dalam kehidupan kita. Ya, jadikanlah dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Quran itu sebagai satu perkara yang dekat dengan kita. Ya, dekat rumah kita, tuan-tuan, kita boleh tengok di ruang tamu rumah kita di mana Al-Quran duduk. Ya, jangan kita letak Al-Quran jauh daripada diri kita. Contohnya kita letak atas almari, letak dalam almari. Makanya perkara itu tidak praktikal sebagai orang yang mana nak memburu ketakwaan kepada Allah. Orang yang mana nak memburu ketakwaan, macam seorang pemburu, nak pergi, nak menangkap kijang, nak menangkap rusa, senapang tinggal dalam kemah, masuk hutan. Makanya tak praktikal, jumpa kijang macam mana nak tangkap. Sama juga kita nak mencari ketakwaan, nak menjadi hamba-Nya yang bertakwa, kena bawa alatnya, iaitu Al-Quran untuk menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Ya, makanya bila kita nak menjadikan Al-Quran itu sebagai perkara yang dekat dengan kita, maka kita kena wujudkan suasana di dalam rumah kita, iaitu suasana yang mana Al-Quran itu sentiasa dekat dengan kita, mudah untuk kita capai, dan bila kita nak membacanya, dia dekat dengan kita. Maka dalam rumah kita, ruang tamu rumah kita, tuan-tuan, letak satu rehal yang cantik, letak Al-Quran di atasnya. Mudah-mudahan kita boleh capai dan boleh kita baca ketika mana kita nak membacanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini Ramadan yang mana di dalamnya ada isinya, Ramadan yang di dalamnya ada kualitinya, yang mana berakhir saja Ramadan nanti, insya-Allah, maka kita akan menjadi hamba-Nya yang muttaqin ataupun hamba yang bertakwa, selaras ataupun selari dengan objektif Ramadan, iaitu membina ketakwaan di dalam jiwa setiap manusia. Apa pentingnya kepada takwa yang kita nak cari ni? Kenapa sangat perlu kepada takwa ini? Sebab dengan ketakwaan dan keimanan sahaja dapat menyelamatkan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Mungkin sekadar itu dulu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu atas kelemahan diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil yang baik, amalkan yang baik, sampaikanlah yang baik. Mudah-mudahan ia akan menjadi saham kepada akhirat kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.